Assalamualaikum dan salam sejahtera. Video kali ini akan menjadi lebih panjang berbanding video WCS Wi-Fi CCTV camera. Tanpa berlengah lagi, jom intro. Saya memperkenalkan kepada anda WCS Wi-Fi CCTV camera yang mungkin anda suka dan ia dikhaskan untuk outdoor. Saya akan cuba menghuraikan secara menyeluruh mengenai CCTV ini. Seperti biasa, video kali ini ditaja oleh Sky CCTV dan jika anda ingin mencari produk-produk baru yang ditawarkan, anda boleh mendapatkannya dengan harga diskaun ketika ini. Mari lihat kotak CCTV ini terlebih dahulu. Di bahagian atas terdapat Wi-Fi Smart Camera, easy to achieve real-time remote viewing yang berlatar belakangkan putih hijau. Di bahagian depan kotak ini tertera 2.4 GHz dual band Wi-Fi, 5 gambar bentuk simbol yaitu LDK, PETK, Shop, Home Security, dan Baby K, dan tertera gambar CCTV itu sendiri. Di bahagian kiri dan kanan kotak ini terdapat tulisan yang sama seperti tulisan yang ada di bahagian atas kotak ini, tetapi ditambah simbol seperti gambar lensa. Di bahagian belakang terdapat 5 gambar yang memberi penerangan mengenai quality image dan video yang dihasilkan dan lokasi yang sesuai untuk memasang CCTV ini. Setelah membuka kotak, anda akan melihat CCTV yang masih dibungkus rapi. Selain itu, terdapat satu plug 2 pin, kabel micro USB berwarna hitam dengan anggaran 1 meter, skru untuk dilekatkan pada dinding, dan satu buku manual. Untuk pengguna baru, anda perlu fokuskan kod QR untuk memuat turun aplikasi YIOT. Panduan sambungan CCTV dalam buku ini tidak boleh diguna pakai lagi dan anda perlu menonton video ini sampai habis untuk mengetahui cara menghubungkan CCTV ini ke smartphone atau komputer. Dari segi rekaan, CCTV ini hanya sebesar tapak tangan dan tidak terlalu ringan. Terdapat 2 antena yang boleh digerakkan ke atas dan ke bawah. Terdapat 1 garisan hitam untuk membentuk 2 kontrawarna, yaitu hitam dan putih. Di kawasan lensa CCTV ini terdapat 4 lampu LED berwarna putih, 4 infrared, 1 sensor, dan 1 mikrofon. Di belakang CCTV ini terdapat 1 speaker yang agak besar, 1 QR code, 1 span berwarna hitam, 1 port micro USB, dan 2 lubang skru. Di bahagian bawah terdapat 1 slot micro SD card dan butang reset. Sebelum menggunakan kamera CCTV ini, anda perlu memuat turun aplikasi YIOT di Google Play atau App Store. Selain itu, anda boleh mengimbas QR code yang terdapat di belakang CCTV dan QR code yang ada pada buku manual untuk mendapatkan aplikasi ini. Setelah selesai memuat turun aplikasi, kamera CCTV ini perlu dihidupkan menggunakan kabel micro USB yang tersedia di dalam kotak. Sebelum anda melekatkan CCTV ini di atas dinding, saya sarankan kepada anda menyambungkan kabel micro USB tanpa menghidupkan CCTV ini terlebih dahulu untuk memudahkan proses pemasangan. Setelah membuka aplikasi YIOT, pengguna boleh memilih 6 cara untuk mengaktifkan CCTV ini dan semuanya bergantung kepada model CCTV yang digunakan. Pertama, scan code binding. Kedua, Wi-Fi connection. Ketiga, 4G connection. Keempat,
hotspot direct connect. Kelima, hotspot configure to Wi-Fi. Keenam, network cable. Untuk sambungan Wi-Fi, tekan simbol plus pada bahagian atas sebelah kanan selepas menghidupkan Wi-Fi dan akses lokasi. Sila pastikan bunyi bip yang terdapat pada Wi-Fi kamera ini didengari dengan jelas. Untuk menu seterusnya, sila masukkan nama Wi-Fi rumah anda dan kata laluan. Saya menyarankan anda untuk menggunakan rangkaian 2.4 GHz untuk sambungan rangkaian yang lebih stabil. Setelah sambungan Wi-Fi telah selesai, tekan next. Terdapat QR code disediakan dan halakan QR code ini ke lensa kamera untuk pengimbasan. Setelah sambungan Wi-Fi telah berjaya, tekan next. Setelah semua proses sambungan telah berjaya, pengguna boleh menukar nama Wi-Fi kamera mengikut kehendak pengguna. Untuk sambungan rangkaian 4G, WCSS Wi-Fi CCTV camera tidak menyokong fungsi ini kerana slot SIM card tidak terbina di dalam CCTV ini. Setelah CCTV ini dihidupkan, pengguna perlu menunggu bunyi bip sebelum membuka aplikasi kerana rekod pengimbas CCTV tidak akan muncul tanpa bunyi bip tersebut. Sebelum beralih ke menu seterusnya, terdapat kod Wi-Fi kamera yang telah tersedia dan pengguna perlu memasukkan kod ini setelah mengaktifkan Wi-Fi dan akses lokasi. Seterusnya, tekan simbol plus pada bahagian atas sebelah kanan untuk beralih ke menu seterusnya. Di sini terdapat 5 pilihan dan pengguna perlu tekan hotspot direct connect. Setelah sambungan berjaya, pengguna perlu menunggu sekitar 1 atau 2 minit untuk melengkapkan sambungan CCTV kamera ini. Oleh kerana WCSS Wi-Fi CCTV kamera hanyalah IP kamera, CCTV ini tidak menyokong sambungan kabel ke router dan kami Smart Security sahaja yang menyokong fungsi ini. Sekiranya anda ingin menyambungkan kamera CCTV ini ke komputer, saya akan tunjukkan caranya secara ringkas. Baiklah, sekarang ini saya sedang berada di kawasan lapang menggunakan kamera CCTV ini. Melalui aplikasi YIOT, kita boleh lihat terdapat 6 simbol yang ada pada paparan software ini. Pertama sekali, anda akan lihat simbol seperti perakam video dan anda boleh rekod aktiviti CCTV ini dengan menekan tombol rekod video ini. Yang kedua ialah
paparan seperti tertingkap. Fungsinya, sekiranya Anda ingin buka aplikasi selain daripada aplikasi Yacht ini, Anda boleh tekan fungsi ini. Contoh, Anda ingin beralih ke Facebook ataupun ke YouTube, tetapi pada masa yang sama Anda ingin memantau aktiviti semasa pada CCTV ini melalui aplikasi Yacht, Anda boleh menggunakan fungsi ini. Ketiga ialah fungsi seperti speaker ini. Sekiranya Anda ingin mendengar suara ataupun audio melalui CCTV ini seperti luar, bunyi kereta ataupun bunyi percakapan, Anda boleh menekan simbol ini. Dan jika Anda ingin mengeluarkan idea ataupun bercakap secara terus melalui kamera CCTV ini, Anda boleh gunakan fungsi mikrofon ini. Seterusnya ialah Anda boleh crop aktiviti yang Anda perlukan. Contoh, Anda ingin crop gambar melalui CCTV ini, Anda boleh tekan fungsi ini. Dan yang paling terakhir ialah anak panah ke atas dan ke bawah ini. Fungsinya ialah jika paparan skrin yang anda nampak terlalu kecil, Anda boleh menggunakan fungsi ini seperti mana yang saya tunjukkan sekarang ini. Jika Anda tekan skrin, Anda boleh melihat rakaman asal sebelum ini. Dan sekiranya Anda ingin mengawal kamera ini, Anda tekan tombol di bahagian atas sebelah kanan untuk menggerak-gerakkan kamera ini. Di sini terdapat flashlight. Anda boleh tekan supaya kawasan sekeliling Anda jauh lebih terang. Kita akan test dulu. Warna tak berapa cantik, jadi saya akan set kepada mode malam sahaja. Screenshot. Oleh kerana paparan tak berapa jelas, Anda boleh upgrade kepada Full HD. Di bahagian untuk tarik dan juga masa ni, Anda tidak boleh buang ataupun singkirkan dan ia adalah kekal. Dan terdapat pelbagai fungsi di sini. Saya akan fokuskan kepada Smart Camera Setting. Sini anda boleh nampak fungsi lain seperti image rotation. Contoh, sekiranya anda ingin menggunakan secara terbalik ataupun menegak, anda boleh gunakan fungsi ini. Seterusnya, alarm drip. Fungsi alarm drip ini sekiranya ada seseorang mendekati kamera ini, alarm akan berbunyi dengan sendirinya. Seterusnya ialah motion tracking. Fungsi motion tracking ini nih, jika anda ingin bergerak ke satu tempat yang lain dan kamera mengesan pergerakan itu, kamera akan mengikuti pergerakan yang anda buat ketika itu. Seterusnya bahagian night mode, kebanyakannya fungsi ini sama sahaja. Saya tak pasti fungsi waktu malam sama ada ia boleh digunakan ataupun tidak. Seterusnya ialah SD card recording. Di sini anda boleh buat pilihan sama ada menggunakan rakaman kamera untuk disimpan ke dalam SD card sepanjang masa, atau anda set masa apabila bunyi alarm dikesan. Contoh, sebarang pergerakan automatik video akan terakam. Di bahagian bawah ni ialah penggunaan storan melalui SD card, dan juga di sini kita boleh tahu sama ada SD card ini
masih boleh digunakan atau tidak. Di bagian bawah ialah format SD card sekiranya rakaman video yang ada pada memori card sudah penuh dan Anda inginkan video baru tanpa perlu menukar SD card yang ada dalam kamera ini. Di bagian bawah ni ialah set password yang direkomen oleh aplikasi iOS. Anda boleh mengubahnya jika Anda merasakan Anda ada kod yang jauh lebih selamat. Di bagian bawah ni ialah rekod semasa ketika kamera ini dihidupkan. Saya rasa itu saja untuk ringkasan kamera CCTV ini. Masa saya menggunakan kedua-dua CCTV ini dalam tempoh masa tertentu, saya mendapati beberapa kekurangan yang perlu diambil kira sebelum membeli CCTV ini. Pertama, CCTV ini tidak memiliki bateri yang terbina di dalamnya. Berdasarkan pengalaman saya memasang CCTV ini di dinding, kebanyakan rumah tidak memiliki soket di bahagian atas rumah. Saya mencari alternatif lain, mencari panel solar yang telah memiliki bateri yang terbina di dalamnya yang dikhaskan untuk CCTV. Walau bagaimanapun, kebanyakan panel solar yang saya jumpa hanya untuk lampu store dan pengecas telepon. Saya mencari kaedah lain dengan membeli beberapa kabel USB kemudian disambungkan ke plug untuk menghidupkan CCTV ini. Sudah pasti pemasangan seperti ini agak rumit, kerana hanya kabel seperti ini sahaja boleh menghidupkan CCTV ini berbanding yang ini. Selain itu, software YIOT tidak menyediakan pilihan model CCTV yang digunakan pengguna kerana setiap CCTV mempunyai fungsi dan teknologi yang berbeza. Sebagai contoh, semasa saya menggunakan WCSS, saya mendapati terdapat fungsi flashlight pada paparan skrin dan WCS ini tidak mempunyai fungsi flashlight tersebut dan hanya WSCC sahaja yang mempunyai fungsi ini. Yang terakhir ialah kedua-dua CCTV ini tidak kalis air. Pengguna perlu memastikan CCTV ini tidak terdedah dengan kawasan yang mudah terkena air atau hujan semasa pemasangan. Kesimpulannya, YIOT WCSS dan YIOT WSCS sangat sesuai untuk Anda yang ingin merasai pengalaman pertama memiliki CCTV yang mempunyai pelbagai fungsi. Jika Anda ingin memiliki CCTV yang boleh dipasang dan diletakkan di mana-mana, saya syorkan Anda memiliki YIOT WCSS Wi-Fi camera. Atau jika Anda inginkan motion tracking yang bagus, YIOT WSCS yang paling sesuai untuk Anda. Kedua-dua CCTV ini memiliki teknologi yang berbeza dan pilihan terbaik di tangan Anda. Link dan kod promosi tersedia untuk Anda di bawah. Terima kasih kerana menonton dan jumpa lagi.